insya-Allah. Jadi saya persilakan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah untuk memberikan perkongsian pada malam ini. Dengan segala macam persilakan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Terima kasih kepada saudara moderator, ahli-ahli panel, seterusnya pihak penganjur muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk kita berkumpul di dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan pertemuan kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aba ahli panel yang keempat lah setelah daripada Ustaz Hadi. Aba ingat Ustaz Mak kecil ada sebut tentang Abdullah bin Mas'ud. Yang keduanya Ustaz Apih ada sebut berkenaan dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah Ustaz Hadi membaca Al-Quran. Jadi hamba nak ambil daripada tiga ni untuk membincang malam ni, dan akhirnya hamba akan sebut tentang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud, Ustaz Mak mungkin menjadi idola dia lah, kerana Abdullah bin Mas'ud antara sifat dia adalah rendah. Abdullah bin Mas'ud orang yang rendah sebenarnya. Abdullah bin Mas'ud antara sifat dia kuruh, rendah, rambut panjang. Dan satu ketika disebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban, Abdullah bin Mas'ud kabak pokok sebab dia di antara khadam Rasulullah. Dia kabak pokok untuk mengambil kayu arak, kayu sugi. Dia nak ambil kayu sugi untuk Rasulullah. Masa dia kabak pokok, tiba-tiba angin bertiup, nampak keting haluh. Maka para sahabat pakat suka para sahabat tengok haluh keting. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adhakakum, apakah hak yang menyebabkan kamu suka? Kata Rasulullah kepada sahabat. Maka sahabat tunjuklah kepada kenting Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku di dalam genggamannya, lahuma athqalu 'indallah min Uhud. Sesungguhnya keting Abdullah bin Mas'ud tu lebih berat di sisi Allah daripada bukit Uhud. Abdullah bin Mas'ud ada riwayat menyebut tinggi dia adalah sama dengan orang duduk. Tinggi dia rendahnya Abdullah bin Mas'ud, tetapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan. Sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, kata Rasulullah, raditu li ummati ma radiyadaha ibnu ummi abd. Aku redha untuk semua umatku apa hak yang ibnu ummi abd redha. Maksudnya Rasulullah memberi pengiktirafan kepada Abdullah bin Mas'ud setiap apa yang Abdullah bin Mas'ud suka kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam redha. Begitu tinggi pengiktirafan yang Rasulullah beri kepada Abdullah bin Mas'ud. Berkenaan Ustaz Hafiz tadi ada menyebut berkenaan dengan beberapa perkara, antaranya adalah untuk menyelamatkan kita yang berada di akhir zaman adalah mesti mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga qari kita, masya-Allah, suara meremang bulu roma. Baik, membaca ayat Al-Quran. Amba tertarik dengan ataupun amba nak kongsi satu hadis, yang mana dalam hadis ni menghimpun tiga perkara tadi. Hadis ni adalah hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Yang mana satu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu baca Quran, Rasul dengar. Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran, dan Rasulullah nak dengar daripada Abdullah bin Mas'ud. Keju Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya." Cuba baca Quran, aku nak dengar. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Aku nak baca Quran kepadamu sedangkan Quran diturun kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Aku ingin untuk dengar Quran tersebut daripada orang lain. Maka qal fa qara'tu an-nisa. Maka aku baca surah An-Nisa.
hatta idza balaghat, sehingga aku sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai kepada ayat bagaimana keadaan kamu di hari kiamat ketika kami mendatangkan setiap umat seorang saksi dan kami menjadikan engkau ya Muhammad menjadi saksi kepada mereka itu. Bagaimana keadaanmu pada hari kiamat ketika kami menjadikan setiap umat seorang saksi dan kami jadikan Muhammad adalah saksi kepada mereka itu. Maka sampai situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, amsik, cukup. Cukup. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, faraitu ainaihi tadrifan. Aku mendapati dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir. Sebab benda mengalir? Ada seorang ulama yang mengarang kitab, nama dia kitab Dalilul Falihin. Yang mana dalam kitab Dalilul Falihin, ketika pengarang tersebut mensyarahkan hadis ini, dia menyebut beberapa sebab kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir. Amu baca kitab tersebut, dia kata ay tajri dumu'uha rahmatan li ummati. Rasulullah mengalir kerana ada sifat belah kasihan kepada umatnya. Alasan apa? Fa inna syahida la yaktumu syai'a. Kerana saksi dia tidak akan menyembunyi sesuatu ketika dituntut untuk bersaksi kepada orang lain. Apabila kita dituntut untuk menjadi saksi, pasti kita akan membuka walaupun kesalahan-kesalahan orang. Habis kita akan klebel belaka sebab kita menjadi saksi. Tapi oleh kerana Rasulullah ada sifat rahmah, kasihan kepada umat dia, sehingga kan menangis apabila Allah Ta'ala menceritakan Allah Ta'ala melantik dia menjadi saksi kepada semua. Kata dia, فَإِذَا كُلِّفَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ لَا يُحِبُّ لَهُمْ إِلَّا الْكَمَالِ وَمِنْ لَازِمِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَذْكُرَ مَا فَعَلُوهُ مِنَ النَّقَائِصِ خَشِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحُلَّ بِهِمُ الْعَذَابِ بِسَبَبِ شَهَادَتِهِ. Apa hak yang disebut? Apabila dibebankan dia supaya menjadi saksi kepada mereka itu, sedangkan Rasulullah tidak suka kepada umat dia melainkan kesempurnaan, dan sudah menjadi adab penyaksian mesti kena menyebut segala kekurangan, maka Rasul bimbang kepada umat mereka, Rasul bimbang kepada umat ditimpa azab dengan sebab penyaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faraqqa qalbuhu khaufan wa hazanan alaihim. Maka hati Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan belah kasihan kerana bimbang dan berduka cita kepada umat dia, hatta jarat dumu'ahu syafaqatan alaihim, sehingga mengalir air matanya kerana kasih sayang terhadap umat dia. Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi, ni apa yang disebut dalam kitab Dalilul Falihin. Dia kata la'allallaha biwasitati dzalika yashfa'uhu fihim. Dan dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat kepada umat dia melalui apa hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi kepada umat. Fakana dzalikal buka ghayatar riqqati bihim warahmati lahum. Dan tangisan sebenarnya adalah menunjuk ketinggian sifat kasih sayang, sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini disebut dalam kitab Dalilul Falihin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu oleh seorang rasul daripada diri kamu, daripada kalangan kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum, cukup menyusahkan ataupun dia cukup mengambil berat, cukup mengambil berat tentang apa hak yang menyusahkan kamu, dan cukup mengambil berat tentang keselamatan kamu, dan dia amat sayang, amat kasih kepada sekalian orang yang beriman. Sambungan dia lagi, fa'indahu minasyafaqati 'alaihim ma laysa 'inda nabiyyin 'ala ummatihi. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat belah kasihan terhadap umat tidak ada pada seorang nabi pun sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sifat kasih sayang terhadap umat mereka. Katanya wa min thamma, dan kerana sanalah lamma u'tiya
kullu nabiyyin da'watan mujabah da'a kullu minhum bida'watihi li nafsihi tapi wa khabba'a da'watahu li ummatihi. Ketika mana Allah Ta'ala memberi satu doa yang mustajab kepada setiap Nabi, kepada umatnya, maka Nabi-Nabi tersebut mengguna doa tersebut kepada umatnya, kepada kaumnya. Tetapi Nabi SAW menyimpang doa tersebut kepada umat beliau. Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita baca hadis tadi dan kita baca syarahan dia, maka kita akan dapat berfikir betapa mengambil beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis yang seperti ini sebenarnya untuk melahirkan perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perasaan kasih kepada Rasulullah. Hati manusia diciptakan untuk kasih kepada orang yang melakukan kebaikan. Kita kalau orang buat baik kepada kita, kita akan kasih. Orang buat baik kepada kita, kita akan sayang. Walaupun kali pertama kita berjumpa, tapi kalau dia buat baik kepada kita, lain dah hati kita sayang kepada dia. Ini disebut oleh pepatah Arab, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati ini diciptakan di atas kasih kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Jadi untuk kita menanamkan sifat kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara caranya adalah kita cuba mengkaji apakah kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kepada kita, kerana ia akan melahirkan sifat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Hibban daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata lagu mana, لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak tenang dah, maka aku kata kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah ud'u Allah li, aku kabur kepada Rasulullah, cubalah berdoa kepada Allah untukku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, berilah keampunan kepada Aisyah apa hak yang telah lepas daripada dosanya, apa hak yang akan datang daripada dosanya, apa hak yang dia melakukan dosa secara sembunyi, apa hak yang dia melakukan dosa secara terang-terang. Maka apabila Rasul berdoa kepada Aisyah, maka fadhahikat Aisyah, suka Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha min ad-dhahik, sehingga tertunduk kepala dia sampai ke riba, suka sangat, selok suka. Rasulullah berdoa kepada dia. Okey, tak apa lagi. Kata Rasulullah kepada Aisyah, qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasurruki du'ai. Rasul kata kepada Aisyah, adakah doa aku ini mengembirakanmu hai Aisyah? Maka kata Nabi, kata Aisyah, faqalat wa ma li la yasurruni du'auka, mana mungkin aku tidak gembira dengan doamu. Baik, cuba kita tengok apa penghujungnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Demi Allah, sesungguhnya doa yang aku doa kepadamu wahai Aisyah, itu adalah doa aku kepada umatku setiap kali aku sembahyang. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila kita membaca hadis-hadis yang seperti ini, maka akan lahir perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita inginkan daripada majlis yang kita buat, ataupun seperti majlis yang kita buat pada malam yang mulia ini. Dan apa yang lebih penting lagi, sebab kita ada seorang ahli panel lagi. Seorang ahli panel lagi. Amba sebenarnya Amba mari tadi, Amba tak tahu benda nak cakap apa benda, sebab bunyi kata 6 orang. Dan 6 orang apa minit seorang. Dah ya cara lah. Pakai marilah, tak tahu tajuk benda, tak tahu. Baru tengok tadi. Lepas tu dengar Ustaz Mat cakap benda, dengar. Tak apa, kita buat gabungan daripada ni sudahlah. Baik. Jadi secara kebetulan buku dalam kitab Dalilul Falihin ada menyebut perkara ini. Jadi kesimpulan, apa yang lebih penting lagi adalah bukan semata-mata kita mendakwa dengan mulut bahawa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hak yang lebih besarnya adalah kita menterjemahkan cinta tersebut melalui perbuatan kita. Dan kita mengharapkan
pertemuan kita pada malam ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi perasaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi taufik kepada kita sehingga kita dapat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.